السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وزدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin muka surat 42 baris 4 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Dawud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka al-ijab allazi itu, ringkaslah dia buat, dulu dia buat panjang tu. Al-ijab allazi itu iaitu asal kufur falasifah yang menjadikan zat Allah Ta'ala illah bagi mungkin dengan tiada ikhtiarnya ikhtiar Allah. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Imam As-Sanusi rahimahullah berkaitan dengan punca kekufuran dan bid'ah, ahli bid'ah. Maka dia pun hurai berkaitan dengan sebahagian puak yang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bahawasanya alam ini berlaku dengan sebab illah. Illah tu sebab. Illah ni sebab lah. Illah ni bahasa Arab. Bahasa Melayu sebab. Contoh kita kata basah tanah tu sebab hujan. Basah tanah tu sebab hujan. Sebab lah tu. Basah kenyang orang itu sebab makan. Tu sebab lah. Tu dia panggil illah. Sebab. Sekarang ni apa yang salah ni? Yang salahnya ialah mengatakan, dia kata alam ini ataupun makhluk ini terjadi dengan adanya Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu Allah Taala berkehendak buat alam. Situ silap dia. Itu bermaksud kalau itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak perlu berkehendak untuk buat alam, untuk ada alam ni. Tu silap dia. Jadi itu secara tidak langsung menafikan sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat iradat Allah Subhanahu wa taala nafi. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat iradat, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran wa huwa ala kulli syai'in, itu fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala itu maha membuat apa yang dia kehendak. Jadi Allah Ta'ala buat apa yang dia kehendak. Bukannya benda itu terjadi tanpa kehendak Tuhan. Jadi yang nombor seterusnya ini kafirnya falasifah, pok falsafah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kafir falsafah tu ada 3 sebab dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Sebab yang pertama dia mengatakan alam ini qadim. Inilah sebab dia. Sebab apa dia kata qadim? Kerana dia kata bila Allah ada, automatik alam ada.
Secara tidak langsung alam ada. Jadi itu bermaksud alam qadi sebab Allah Taala qadi. Tu. Beza dengan ahli sunnah wal jamaah, kita akidah yang betul ni kata Allah Taala qadim. Tu tak nafilah. Tapi kita menafikan alam ini turut qadim. Sebab alam ini bukannya ada bila ada Allah, bukan. Alam ini ada bila Allah kehendak nak adakan dia. Tu baru betul. Kalau kata Allah ada secara tak langsung, automatik alam pun ada, hak tu kafir. Tu i'tiqad falsafah. Kerana dia sudah menafikan iradat Allah Subhanahu wa taala, yang mana siapa yang menafikan iradat Allah Subhanahu wa taala, hukum dia kafir. Kerana sabit dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan at-tahsinul aqli. At-tahsinul aqli maksudnya ialah ikut akal. Akal kata baik, baiklah dia. Akal kata buruk, buruklah dia. Itu pemikiran Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah mengatakan sebelum bangkitnya Rasul, maka akal kita ni boleh tetap ada hukum, yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana harus, yang mana makruh, yang mana haram. Tu Mu'tazilah. Ini dalam perbincangan ilmu usul fiqh pula. Jadi Mu'tazilah bukan setakat sesat dalam ilmu akidah, bahkan dia sesat juga dalam ilmu usul fiqh. Secara tidak langsung, sebab dia mengagungkan akal. Dia panggil dalam Mu'tazilah ni, dia ada usul dia, pokok dia. Antara pokoknya ialah at-tahsinul aqli, iaitu akal kata baik, baiklah dia. Akal kata buruk, buruklah dia. Jadi dia kata sebelum bangkit Rasul ada dah syariat, ada dah syurga neraka yang boleh kita hukum, yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana makruh, yang mana haram, berdasarkan maslahat. Mana yang maslahat, mana yang tak maslahat. Kalau benda tu maslahat, kita tak buat, hukum dia haram. Kok mana nak ukur maslahat tak maslahat ni? Akal dia kata. Dah buat apa mari Rasul? Rasul ni tolong pembetul saja. Tu Mu'tazilah. Rasul ni tolong pembetul saja. Hak mana fikiran manusia yang salah, dia pembetulkan. Hak wajib hak ni, hak sunat hak ni, hak makruh hak ni, hak haram yang ni. Tapi sebelum bangkit Rasul boleh dah tetap hukum. Tu dalam hukum fiqh lah. Kalau dalam hukum akidah sama juga. Dia kata sebelum bangkit Rasul boleh dah dia tu kenal Allah. Hak tu tak ada masalah, sebab ada golongan Maturidiyah, sebahagian daripada ahli sunnah kata dari seluruh akidah boleh juga dia kenal Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Sebab apa? Sebab nak kenal Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan ni mudah saja, sebab dalil dia ialah berdasarkan alam keliling. Bila tengok pokok, tengok siapa yang buat pokok ni, takkan orang. Jadi dia fikir berkaitan Tuhan tu. Tapi Asy'ariyah, pandangan ahli sunnah Asy'ariyah, dan pandangan ini pandangan mu'tamad, pandangan majoriti, iaitu kalau dia itu tidak lagi dibangkitkan Rasul, hatta dalam berakidah sekalipun tak ada masalah. Kalau dia kafir pun dia panggil ahlul fatrah, orang yang bebas daripada neraka. Tu pandangan mu'tamad lah. Sebahagian pandangan saja yang mengatakan kalau orang sembah berhala sebelum bangkit Rasul tetap masuk neraka. Ada yang kata begitulah. Pandangan mu'tamad tidak begitu. Pandangan mu'tamad kalau dia tu belum bangkit Rasul, dia tu kafir menyembah berhala sekalipun, dia tetap masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana tak ada Rasul zaman dia. Ini zaman selain daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Adapun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada start Nabi hidup sampai sekarang, dia kena tengok berdasarkan syiar Islam sampai ataupun tidak. Kalau syiar Islam sampai, mana Islam dah sampai lah. Sampai Islam pada dia. Dengar azan, tengok masjid, tengok orang sembahyang raya, itu syiar Islam sudah sampai. Kalau dia tak masuk Islam lagi, maka boleh dia tak kira sebagai ahlul fatrah. Tapi kalau dia sekeliling dia memang tak ada orang azan, tak ada masjid, tak dengar takbir raya, tak dengar azan, TV pun tak ada, duduk dalam hutan, maka hak tu ahli fatrah lagi kalau ada.
Itu zaman kita, iaitu zaman Nabi SAW sampai kita ni. Jadi dia kata tahsinul akli, akal tu boleh kata baik, boleh kata buruk. Hak tu asal kufur barahimah. Barahimah ni ialah satu puak, tu dia sebut dah, daripada kaum falasifah, daripada puak falsafah juga, tapi di India. Di India lah. Beragama Hindu, India lah. India. Barahimah ni satu puak falsafah. Ni lagi teruk kawan ni. Dia lagi teruk pada Mu'tazilah. Dia memang kafir lah. Iaitu dia mengatakan Rasul ni tak perlu dibangkitkan lagi, kerana sudah ada akal. Dia tak percaya Rasul dibangkitkan. Dia kata lagi berzina tu harus walaupun dengan mahram sekalipun. Itu barahimah. Dia kata lagi sembahyang tu sia-sia sebab menghinakan diri sendiri. Bila letak dahi ataupun muka di tempat sujud, tempat yang paling bawah sekali, tempat yang paling hina. Hak tu dia kata menjatuhkan maruah. Tu memang kafir jelas. Tak ada khilaf dah tu je. Cuba puak barahimah ni dari sudut akidah dia menggunakan akal. Jadi dia mengatakan Rasul tidak perlu, kerana sudah ada akal yang boleh menimbang mana baik mana buruk. Maka buat apa nak ada Rasul lagi? Sia-sia lah. Gitu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, hingga dinafikan nubuwah, sehingga tahap menafikan kenabian. Dia menafikan kenabian, Nabi tak perlu ada. Itu barahimah lah. Habis itu ya. Dan asal kufur Mu'tazilah, hingga mewajibkan atas Allah meringankan salah dan aslah. Tengok nombor 1 kalau kita jawi, kata mu'alif meringankan, mudah-mudahan memperbuat. Silap. Jadi Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala wajib buat salah dan aslah. Benda apa pula salah dan aslah ni? Jadi salah ni biasa kalau Melayu kita duk kata soleh tu makna baik lah. Salah tu baik, soleh tu orang yang baik. Beza sikit je. Salah tu baik, soleh tu orang baik. Kalau orang mengaji kaedah panggil isim fa'il, orang yang bersifat dengan sifat baik, tu dia panggil soleh. Salah ni baik lah. Aslah ni panggil kalau mengaji kaedah isim tafdhil, maknanya orang, maknanya benda yang lebih baik. Benda yang lebih baik. Jadi contohnya kita kata Allah Ta'ala tak bagi makan, dengan Allah Ta'ala bagi makan nasi. Mana baik, mana tak baik? Ikut akal. Ni kalau ni sekarang ni kita dalam mood Mu'tazilah. Bukan Ahlussunnah. Kita bayangkan kalau kita ni Mu'tazilah. Jadi cara perbahasannya ialah kalau Allah beri makan nasi dengan tak beri makan nasi, tak beri makan maksudnya mana baik, mana buruk. Maka kalau ikut kepala otak kita, beri makan itulah yang baik, tak beri makan itulah buruk. Maka yang beri makan tu salah, yang tak beri makan tu fasad, iaitu fasad yang ini rosak ataupun tidak baik. Lepas tu aslah pula. Aslah ni yang lebih baik. Contoh kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri makan nasi saja, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri makan nasi laut ayam, mana lebih baik? Dia akan timbul persoalan mana lebih baik. Bukannya mana yang baik, tak. Mana yang baik tadi, beri makan tak beri makan. Mana yang lebih baik ni beri makan belaka, tapi satu berlauk, satu tidak berlauk. Jadi manakah yang lebih baik? Yang lebih baik ialah yang berlauk lah, ikut pada otak kita ni. Maka di situ Mu'tazilah kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib buat gitu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah kita ni balas kata, kalau kata wajib buat gitu, budak-budak kenapa sakit? Sedangkan budak-budak tak dosa, kenapa dia sakit? Kenapa dia tu ada yang mati? Sedangkan sakit ni benda yang fasad, benda yang rosak, benda yang tak baik. Maka Mu'tazilah kalah kat situlah hujahnya. Jadi asal kufur Mu'tazilah ni berlaku apabila dia menggunakan akal sehingga mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib buat baik, wajib buat yang terlebih baik kepada makhluk. Antara hantar Rasul
dengan tak hantar rasul. Mana yang baik? Hantar rasul yang baik. Maka Allah wajib hantar rasul. Jadi hantar rasul, utus rasul menurut Mu'tazilah wajib pada Allah Taala. Kita harus, boleh Allah hantar, boleh Allah tak hantar. Kalau tak hantar, jadi ahlu fatrah. Kalau hantar, timbul syariat hukum. Tu saja. Jadi Mu'tazilah dia kata wajib Allah itu mengutus rasul kerana itu untuk kebaikan dan maslahat makhluk. Dia kata situ. Allah Subhanahu wa taala wajib menyediakan syurga kepada orang taat. Wajib menyediakan neraka kepada orang yang fasik. Kerana apa? Kerana dia kata kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan neraka orang yang taat, zalim Allah Taala. Situ pula. Jadi manusia Mu'tazilah ni dia main akal banyak. Zaman sekarang kelompok Mu'tazilah memang tak ada, tapi kesan pemikiran ada. Iaitu contohnya sekularisme, liberalisme dan sebagainya. Nama lain, pikiran sama, iaitu guna kepala otak. Mula berlaku pertikaian dalam ilmu faraid. Kenapa lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang? Kenapa perempuan tak boleh kahwin lebih, lelaki boleh kahwin lebih? Poligami. Kenapa? Dia guna akal tu. Puak liberal, puak sekular. Tu Mu'tazilah dia tak panggil Mu'tazilah, tapi pemikiran Mu'tazilah tu masih kekal. Itulah fungsi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah buat kita supaya kita belajar dalam ilmu sifat 20 supaya tidak terkesan dengan pemikiran-pemikiran ni. Bukan dengan sebab sifat 20 Nabi tak buat, buat apa mengaji lah. Bukan masalah Nabi buat tak buat. Cabaran semasa ni makin gila. Makin bahaya. Tambah dalam bab akidah. Jadi para ulama makin ke depan masa dia ni makin merancang dan makin membuat bagaimana dalil-dalil ataupun kenyataan-kenyataan untuk membalas orang yang sesat ni, pemikiran yang sesat ni, kenyataan yang salah ni. Dia pun buat kita turun-temurun sampai kepada kita. Alam Melayu kita confirm belajar dalam akidah sifat 20. Satu yang kita, dua je kita yang berbeza. Kitab pertama, lagi satu kitab kita sifat 20 ni, kebiasaan alam Melayu ni ambil pada Asy'ariyah lah. Satu kitab saja yang Maturidiyah, yang dikesan terjemahan daripada Al-Aqaid An-Nasafi. Lamalah. Kemudian yang keduanya Tauhid 3 oleh Syekh Qadir Mandili. Tauhid 3 Syekh Qadir Mandili itu dibuat bukan sebab dia tu memang dia tu kaedah mengajar dia Tauhid 3, bukan. Tapi disebabkan dulu di Masjidil Haram waktu di Mekah tu, nak dapat lesen mengajar kena ikut kepala otak dia. Jadi kepala otak dia waktu tu ialah guna Tauhid 3. Jadi dia syarah kot Tauhid 3. Dia pun buat kitab Tauhid 3. Tapi bila syarah itu, syarah bukan kod salah, kod betul juga, kod arah sifat 20 juga. Jadi orang sekarang silap pakai guna kitab dia tu untuk kata Syekh Qadir Mandili ni pun adalah orang yang menyokong Tauhid 3 dah. Tengok guru dia siapa. Siapa yang cek kitab tu? Yang cek kitab tu Syekh Wan Ismail Al-Fatani, pengarang kitab Baqarah. Sebelum terbit tu dia cek dulu. Tu pun banyak asalnya tebal, kemudian dipotong jadilah macam tu. Anak kunci syurga, perisai sekalian mukallaf. Tu kitab-kitab akidah Syekh Qadir Mandili. Kalau perisai sekalian mukallaf tu, itu syarah kepada akidah At-Tahawiyah, antara salah satu matan akidah yang terawal di dunia ilmu akidah. Di zaman salaf dia dua saja. Kalau yang zaman salaf, matan akidah yang sampai pada kita, pertamanya akidah At-Tahawiyah, yang keduanya Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar khilaf ulama siapa yang tulis. Ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah, dan banyak yang kata Imam Abu Hanifah lah. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, begitu juga Imam Syafi'i ada juga nama Al-Fiqhul Akbar. Jadi khilaf ulama Al-Fiqhul Akbar tu siapa yang tulis, tapi kebanyakan ulama sebut Imam Abu Hanifah.
Dan kita belajar juga, kita Al-Fiqhul Akbar tu ada jugalah sanad dia sampai kepada Imam Abu Hanifah. Kita Al-Fiqhul Akbar. Antara kandungan kita Al-Fiqhul Akbar ialah dia kata tidak boleh takwil. Bila tidak boleh takwil, kita tak heran. Sebab apa? Sebab zaman salaf memang mereka mengharamkan takwil ayat Quran. Sebab zaman salaf ketika itu orang bodoh sikit. 8 tu ulama. 998 orang tu ulama. 2 orang yang orang bodoh. Zaman dulu, zaman salaf, orang bodoh, orang awam ni kira aib. Zaman khalaf, zaman terbelakang ni orang bodoh banyak. Tengok kat kampung sendiri lah. Kalau 1000 orang penduduk, berapa ulama? Ada 900 ulama? Tak ada. Paling-paling kurang ustaz lah 2-3 orang. Hal lain semua orang awam biasa. Jadi bila berlaku perubahan zaman, maka metodologi ulama dalam menghuraikan ayat-ayat yang memberikan tashbih kepada Allah seolah-olah pada zahirnya tu digunakan takwil. Digunalah takwil, iaitu memindahkan makna yang layak bagi Allah Ta'ala sesuai untuk kepahaman orang awam macam kita. Tu habis. Kemudian dan at-taqlidur radi, itu taqlidur radi ni maksudnya taklid yang buruk, taklid yang keji, semata-mata taklid pada orang. Taklid ni turut kata orang. Turut kata orang ni taklid lah. Dia kata asal kufur yang menyembah barahimah dan lainnya, lain daripada barahimah, iaitu orang yang sembah selain daripada Allah Ta'ala. Itu berlaku dah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa akidah yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan, bukannya berhala ni. Dia kata apa? Dia kata nenek moyang kami telah buat seperti mana apa yang kami buat. Itu taklid. Taklid at-taqlidur radi, taklid yang keji. Dalam perbahasan akidah, taklid ada 2. Taklid yang dipegang sungguh, taklid yang tak pegang sungguh. Taklid yang dipegang sungguh, kalau benda tersebut, kalau dia silap, contoh kita kata orang mengajar kata Allah Ta'ala ada, dia pun pegang sungguh kata Allah Ta'ala ada sebab ustaz tersebut. Itu dia panggil taklid yang tidak jazam. Dia panggil taklid yang tak kemah, sikit-sikit ubah, tidak konsisten dalam pegang kata-kata orang tu, maka hak tu tak ada khilaf kafir. Tak ada khilaf kafir. Tapi kalau dia konsisten, kejak sungguh, ustaz ni kata Allah ada sebab dalil alam ni, minggu depan ustaz tu kata Allah tak ada, dia pegang Allah ada juga. Hak tu dia panggil taklid yang kemah. Hak tu khilaf ulama. Pandangan mu'tamad sah tauhid dia, tapi fasik sebab tak cari dalil. Dalam akidah saja perlu cari dalil. Dalam fiqh tak perlu, tasawuf tak perlu, ilmu lain tak perlu, akidah ya. Lepas tu bila akidah perlu cari dalil, wajib cari dalil, dia bahagi 2 pula. Sama ada dalil tersebut ijmali atau dalil tersebut tafsiri. Tafsiri ni maksudnya ialah terperinci. Dalil yang terperinci, dalil yang biasa-biasa saja, dalil yang ringkas. Kalau dalil yang ringkas, contohnya Allah Ta'ala ada, apa bukti dia? Alam ini, selesai, tu ringkas. Kalau dalil terperinci, dia susun ayat sikit lah, berhujah. Kalau tuan-tuan pernah tengok orang berhujah dalam akidah ni dengan orang Kristian ke, dengan sesama Islam tapi sesat ke, gitulah dia panggil dalil tafsili. Penghujahan yang dihuraikan dengan terperinci untuk memantapkan kenyataan dia dalam berakidah. Tu ni. Dan lainnya, lain daripada barahimah, hingga berkata mereka itu, kami dapat ibu bapa kami menyembah berhala, maka kami pun atas perbuat mereka itu ibu bapa kami mengikut. Kami pun ikutlah. Mak pak kami, nenek moyang kami dah buat dah sembah berhala ni dah, tokong ni dah, kami pun ikut je lah. Mana dia sembah dalam bab akidah tu, Tuhan dia ikut nenek moyang dia,
taklid pada nenek moyang dia, tak ada dalil pun yang mereka cari untuk kebenaran Tuhan tu siapa. Beza dengan Islam. Islam dia cari kebenaran. Apa dalil Tuhan ni ada ni? Sekian. Kita bukan macam orang kafir, bukan macam orang Barahimah, bukan macam orang Kristian. Kalau orang Kristian 3 Tuhan, Trinity, dia pun tak boleh nak urat. Beza, khilaf pula. Mazhab Trinity ni khilaf macam-macam. Dia pun tak boleh nak urat. Sekali dia kata percaya saja, jangan bahas lebih-lebih. Tu. Percaya saja, jangan bahas lebih-lebih. Jangan bahas lebih-lebih. Benda boleh mikir, jangan bahas lebih-lebih. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, afala ta'qilun, afala tubsirun. Dalil itu menyuruh supaya kata kita mikir. Benda yang kita boleh mikir, kita kena mikir. Benda yang tak boleh mikir, tak boleh mikir. Tu. Ada benda akidah yang boleh mikir. Contohnya sifat Tuhan. Sebab apa? Sebab dalam Quran sebut. Cuma tak boleh mikirnya hakikat sifat Tuhan lagu mana. Tu tak boleh lah, luar kemampuan dah. Allah Ta'ala ada. Sebab dalam Quran sebut, dalil akal pun terbukti. Allah lagu mana? Itu tak boleh dah, luar akal. Batasan akal tak boleh mampu dah untuk mengecak atau untuk mengetahui Allah tu bagaimana. Beza dengan makhluk. Bila sebut Ahmad, tahu dah Ahmad ni dalam otak. Dia tu gemuk, dia tu kurus, dia tu hitam, boleh belaka tahu. Sebab kita ni makhluk, boleh tengok sama makhluk. Boleh tahu hakikat makhluk tu lagu mana sebab kita makhluk. Kita tak boleh tahu hakikat benda qadim sebab kita bukan qadim. Tu Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan ar-rabtul adi. Tu bahasa Arab pula. Ar-rabtu kalau bahasa Arab pengikat, al-adi bangsa adat. Yang ini kaitan dengan adat, hukum adat. Jadi orang yang tahu hukum adat, tidak tahu hukum akal, boleh sesat. Boleh sesat dan kadang-kadang boleh kafir. Contoh kita kata ada makan, ada kenyang. Tu mesti berlaku ke harus berlaku? Kalau kita kata mesti berlaku, makna kita sudah keliru antara adat dan juga akal. Antara adat dan realiti yang sebenar. Ada kita kata boleh ada kita kata mesti kenyang kalau makan. Tapi adakah mesti kenyang kalau makan? Ikut realitinya belum tentu. Realitinya kalau orang tu makan belum tentu kenyang, kerana Allah yang mengenyangkan. Boleh jadi dia makan tapi tak kenyang pas sudah. Dan boleh jadi dia tak makan tapi kenyang. Sebab Allah Ta'ala yang mengenyangkan. Cuma pada adat ni mana kebiasaannya orang makan kenyanglah. Cuma boleh tak kenyang? Boleh tak dia tu tak makan tapi kenyang? Boleh juga. Tak ada makan, tak ada kenyang. Itu pengikat dia. Tak ada. Tak ada makan, tak ada kenyang. Itu mesti begitu ke atau harus? Jawapan dia harus saja. Boleh dia itu tak makan dan tak kenyang, dan boleh dia itu tak makan dan kenyang. Sebab yang melaparkan dan yang mengenyangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ni apa yang menyebabkan masalah kalau orang tu faham hukum adat, iaitu asal kufur tabai'iyyin. Tabai'iyyin ni ialah puak-puak tabiat, puak-puak sains yang tak kejap dalam bab akidah. Dia mengatakan adat yang memberi kesan. Adat inilah yang beri kesan terhadap terjadinya sesuatu. Kalau makan mesti kenyang, tak boleh tak kenyang. Kalau minum mesti hilang dahaga, tak boleh masih dahaga. Itu puak-puak tabiat. Tabiat ni semula jadi inilah. Semula jadi manusia ni tabai'iyyin, puak-puak yang kira kod tabiat, iaitu puak-puak yang kira kod adat saja. Sebab orang puak-puak tabiat ni dia jahil bab hukum akal. Dia tak tahu mana satu kena letak kod adat, mana satu kena letak kod akal. Nabi Ibrahim AS kena campak dalam api. Kalau ikut adat terbakar.
Kenapa tak terbakar? Situ. Kalau dia tak boleh beza antara adat dengan akal, dia boleh jatuh kafir. Boleh jadi dia nafi mukjizat jadi kafir, atau macam mana? Kalau dia kata, kalau dia terima mukjizat tersebut, dia terima cerita tersebut, mana dia tak kafir lah, dia faham lah tu. Benda luar biasa. Mana ada benda yang bila sentuh api tak terbakar, iaitu Nabi Ibrahim. Boleh juga kita? Boleh juga. Cuma tak dikehendak Allah Ta'ala sejak azali nak berlaku macam mana? Tu. Yang buat wali pula dia pun teh kali pusing minyak kat lapor tu, pak pusing, kita pun letak jari terbakar sungguh. Kau mana kata tak terbakar? Memanglah hadatnya terbakar. Yang tak terbakar tu boleh jadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Tu dia panggil benda luar biasa. Benda luar biasa ni pula terbahagi banyak pula. Ada dipanggil mukjizat, ada dipanggil karamah, ada dipanggil ma'unah, ada dipanggil irhas, ada dipanggil istidraj. Kalau benda tu berlaku kepada orang fasik kerana untuk menjauhkan dia daripada Allah, hak tu istidraj. Contoh Fir'aun, dia tak pernah sakit. Luar biasa tu, tak pernah sakit. Sehingga dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Sebab dia rasa pelik, aku tak pernah sakit langsung. Tu. Jadi tak pernah sakit itu satu benda yang luar biasa untuk menjauhkan dia daripada Allah Ta'ala. Ada benda yang luar biasa berlaku tetapi untuk menghinakan dia, seperti Musailimah Al-Kadzdzab. Seseorang tu buta, Nabi SAW ludah di mata dia tu sembuh. Musailimah Al-Kadzdzab pun nak tiru benda sama, dia ludah buta dua-dua. Itu luar biasa, luar biasa. Tapi dia panggil ihanah, untuk menghinakan dia, untuk mengatakan dan mendustakan dia. Nabi SAW ludah di perigi yang kering naik air, dia ludah dalam perigi kohor kering sampai ke marah. Hak tu ihanah, untuk menghinakan Musailimah Al-Kadzdzab. Benda pelik juga, tapi untuk menghinakan. Benda luar biasa berlaku kepada orang soleh, hak tu karamah. Contoh orang soleh tu, dia terbang atas langit, tak ada apa. Terbang atas langit, dia semayang dah, puasa Ramadan, hak wajib buat, hak sunat buat, habis lengkap dah, boleh terbang atas langit. Pelik tak? Pelik. Tapi tak pelik bagi orang yang belajar. Sebab apa? Sebab dia kata hak tu karamah dia panggil. Cuma jangan ceri pula. Nak buat ibadah ni sebab nak karamah. Tu lain lah pula tu. Pesong lah budak niat tu. Lepas tu kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, kalau kamu nampak orang terbang di atas langit, orang berjalan atas air, tapi dia bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia bukan di kalangan kami, iaitu di kalangan ulama sufi. Jadi nak kata mereka tu kalau ada karamah, sabit mereka itu ahli sufi, dengan syarat mereka tu patuh Al-Quran dan As-Sunnah. Ni kalau tak semayang, tiba-tiba dapat terbang atas langit, itu bukan karamah. Itu boleh jadi istidraj, atau boleh jadi ihanah, boleh jadi belaka. Istidraj lah biasanya. Ihanah ni untuk menghinakan. Kalau dia tu tak puasa Ramadan, semayang tiga kali sehari, tiba-tiba boleh jalan atas air, dari start pelih tu jalan atas air sampai Mekah, sampai pelik tu. Hak tu bukan karamah, hak tu istidraj. Apatah lagi mukjizat, lagi kau jauh lah. Mukjizat ni berlaku kepada Rasul, kepada Nabi. Kalau Nabi sebelum jadi Rasul, dia panggil irhas. Nabi SAW sebelum jadi Nabi, ada cerita dalam sirah, apabila Nabi SAW jalan, awan pun turut ikut untuk lindung Nabi SAW. Itu pelik, itu pelik. Berlaku pada Nabi, berlaku pada Nabi. Sebelum jadi Rasul, tu dia panggil irhas. Jadi benda yang luar biasa ni ada macam-macam. Kalau tak tahu hukum adat, hukum akal, boleh jadi kita nafi mukjizat. Bila nafi mukjizat, boleh kafir. Tu dia punya natijah, hasil kalau kita tak faham hukum akal, hukum adat. Hak tu. Kemudian kata musannif rahimahullah taala,
Dan sesat mereka yang mengikut akan mereka itu puak-puak tabiat daripada orang yang jahil, daripada mukminin, daripada kalangan orang Islam ni. Banyak orang pegang hak adat. Tak boleh, macam mana sentuh api tak terbakar. Bahaya. Benda berkaitan dunia ya, bukan berkaitan Tuhan lagi. Nampak macam tak berkaitan Tuhan, tapi secara tak langsung dia berkaitan Tuhan, iaitu berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia kata tak boleh tu, seolah-olah dia mengatakan Allah tak boleh untuk mengadakan api tanpa terbakar. Allah tak boleh mengadakan makanan untuk dia tanpa kenyang. Tak boleh, mesti kena kenyang. Hak tu boleh sesat. Dia kena faham elok. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka ditimbang, maka ditambahkan tu ada ta jatuh. Maka ditambahkan kenyang itu dengan makan sekira-kira tiada dapat menyalahi. Tambat adat dengan adat. Biasanya adat kata makan baru kenyang. Jadi orang yang sesat ni mengatakan kalau dia tu makan mesti kenyang, tak boleh tak kenyang. Hak tu sesat. Tu dia panggil terikat dengan hukum adat, sehingga dia tak boleh kata, sehingga dia tidak mengiktiraf dan tidak mengiktiqadkan bahawasanya Allah mampu untuk mengadakan makanan tanpa dia kenyang. Hak tu i'tiqad yang sesat, i'tiqad yang salah lah. Macam tu. Jadi kita belajar ni kena tahulah, kena tahu sungguh ni. Sebab dia kata puak-puak orang Islam, orang mukmin itu ikut puak-puak tabi'in, orang-orang yang ikut tabiat, ikut adat ni, tak reti hukum akal. Tapi tak ada masalah kalau kita kata aku kenyang makan nasi tadi. Itu tak ada masalah, tu cakap aku mulut. Yang tak puhnya ialah masuk dalam hati. Benda dalam hati jangan tubik ke mulut, benda ke mulut jangan tubik dalam hati, jangan masuk dalam hati. Benda yang dalam hati, iaitu kita i'tiqad Allah Ta'ala yang mengenyangkan, jangan tubik ke mulut. Bila orang sebut aku kenyang makan nasi, kafir tu, sudah. Itu pun bengong juga tu. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan sesat mereka itu dan al-jahlul murakkab. Jahil murakkab, jahil ada dua, kita kata itu jahil basit, iaitu jahil orang tu tak tahu, semata-mata tak tahu, tu dia panggil jahil basit. Aku tak tahulah hukum sembahyang macam mana ni, lepas tu orang pun bagi tahu, lepas tu dia pun terima. Hak tu jahil basit, orang yang jahil selapis. Ada yang kedua jahil dua lapis, dah lah dia tak tahu hukum sembahyang tu, dia berasa tahu. Hak tu dia tak tahu, kata dia tu tak tahu. والله تعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.